Ya, kita ni sebentar nanti akan ada satu wawancara yang bertajuk Barber kita ni bersama dengan 3 orang narasumber kita. Ya, jadi mungkin kita boleh terus saja memandangkan kita menghadirkan 3 orang narasumber di kalangan belia kita ni. Pasti banyak cerita yang ingin mereka kongsikan juga melalui soalan-soalan yang kami ajukan. Jadi itulah ya, mungkin ada sebahagian bisi kita ada sudah mendengar ni. Barber kita ni, apa tunya? Apa hantunya? Kalau orang mendengar kita ni dari speed laju sedikit, barbecue kali fikirnya. Ataupun babaku kita ni. Tapi ini dia barber kita ni. Jadi kami hadirkan cukup senang hati kita memperkenalkan co-founder ataupun pemilik bersama Barberku, Abdul Matin bin Haji Zainal Abidin di sebelah saya. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah tengah memperkenalkan Muhammad Khairuddin bin Muhammad Abdul Muttalib, juga merupakan co-founder bagi Barberku. Selamat datang. Ya. Dan juga Muhammad Syahrul bin Syahari. Selamat datang ya ketiga-tiganya. Nampak bersemangat ni hari ni. Jadi baik. Mungkin untuk soalan pengenalan lah Mukadimah sebelum kita mengongsikan mengenai dengan latar belakang syarikat. Apa sebenarnya Barberku ni? Apa sebenarnya servisnya, perkhidmatannya? Tu yang penting tu. Kadang kena fikir membuat kuih ke apa? Mungkin dapat barbecue. Dapat diceritakan Barberku ni apa ni sebenarnya? Barberku sebuah syarikat gunting rambut atau lebih dikenali dengan barbershop lah. Barbershop. Yes. Jadi perkhidmatan ataupun servis yang mereka berikan ini sebenarnya adalah khidmat menggunting rambut. Ya. Baik, mungkin terus saja Matin dapat bercerita mengenai dengan latar belakang penubuhan syarikat Barberku ni. Kami ditubuhkan pada September 2020. So alhamdulillah kami berkecimpung dalam bidang ini akan dekat bertahun lah sudah. Kami diletakkan di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, VIP parking di bawah tangga bilik nombor 1. Mungkin ada yang sudah menggambarkan ya. Jadi mereka kewujudan syarikat ini atas sarana juga daripada pada ketika itu mantan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Major Besara Datuk Paduka Suristia Awang Haji Amanuddin Ehsan pada masa itu yang lebih menggalakkan penglibatan anak dan belia kita ni untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Jadi mereka ni telah dideteksi ada kemahiran itu dan ditawarkan untuk menempati salah satu ruang di kawasan Stadium Negara Hasanah Bolkiah, lebih tepatnya di bawah tangga bilik nombor 1. Jadi wujudnya ataupun dirasmikan secara rasmi pada bulan September selepas first wave COVID. September 2020. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk seterusnya kita ajukan kepada siapa dulu ni? Mungkin boleh diajukan kepada Muhammad Syahrul. Syahrul. Soalan seterusnya ialah siapakah pengasas syarikat Barberku ini dan dari mana datangnya idea untuk menubuhkan syarikat ini? Silakan. Sebenarnya 4 orang pulang yang punya anilah. Pemilik bersama. Pemilik bersama lah sebenarnya. Dari kami start belajar atul lah. Kami berempat sampainya kami di atulah di apanya orang membuka kedai. Membuka kedai atulah. Jadi mungkin kongsikan dari mana datangnya idea untuk membuka kedai gunting ini. Memandangkan kalau kita ni lihat yang biasanya kita lihat kedai gunting lelaki ini hanya dipelopori oleh warga asing. Jadi mungkin dari mana dapatnya ilham untuk membuka kedai gunting ini? Ya, bagaimana? Mungkin masing-masing boleh berkongsi ni. Siapa punya idea ni? Idea bersama pulang. Ia bermula macam mana lah lepas kami habis kursus itu, pihak dapat sijil apa macam itu. Pihak KBS ada plan untuk jumpa sama kami. Kami 4 yang berkursus di Pusat Pembangunan Belia lah. Sekalinya ada orang cakap kalau kami membagi grant dan tempat untuk kamu membuka kedai gunting, apa fikiran kamu? Memandangkan
kami masa tu semua nada bekerja. Ya. So kami fikirkan macam it's good idea lah. Yang orang putih low risk high reward macam tu. Pasal pihak kerajaan menolongkan. So itu dalam bulan Jun, Ogos macam tu banyak bincang sama pihak KBS, bincang sama di antara kami semua 4. And alhamdulillah tertubuhlah pada bulan September 2020. Tapi di sini ada 3 orang. Dinyatakan tadi ada 4. Mungkin Ani peluang untuk memberikan akreditasi kepada rakan seorang lagi atau pemilik bersama. Seorang lagi pemilik bersama namanya Abdul Rauf bin Haji Ismail. Ia masa ni dapat datang lah pasal ada ia akan melakukan perawatan perubatan. Yes. Jadi baik, di Kaca TV kita ni ada melihat sempat sebenarnya rakan penerbit membuat tinjauan ke ruang perusahaan ataupun kedai barbeque tani. Memang itu nama itu, barbeque. Barbeque, yes. Barbeque. Jadi dari segi peralatan, memandangkan tadi merupakan antara saranan untuk ditubuhkan melalui Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Adakah peralatan fasilitas ini disediakan sendiri ataupun dibantu? Bagaimana? Kalau dari segi peralatan itu memang kami sendiri yang mengumpul duit pasal kami ada setiap seorang ada yang dimaukan alat-alatnya. Macam tu. Ada brand-brand tersendiri lah gitu. Tapi alhamdulillah yang macam tempat duduk, bilik, kerusi even banyak kena tolong oleh pihak kerajaan lah. Disediakan, yes. Kerana saya ingat melalui program yang ada di Pusat Pembangunan Belia dahulu, ada satu, rasanya bukan skim tapi mungkin salah satu fasilitas yang disediakan adalah apabila para pelajar ini diberikan grant. Jadi bagaimana, adakah kamu termasuk antara pelajar yang juga diberikan grant untuk membuka perusahaan? Bagaimana? Tidak. Untuk Ani totally modal bis kita sendirilah. Tidak. Kalau dari sudut grant telah disediakan oleh pihak KBS lah. Ada dorang bagi amount-amountnya. And kami mesti bagi barang untuk menjadikan kedai lah dengan amount yang dorang sediakan. Jadi adanya bantuan berupa grant untuk keperluan membeli peralatan. Alhamdulillah. Muhammad Khairul yang tengah ni diam-diam ni. Saya suka outfit yang digunakan oleh Muhammad Khairul. Sangat nostalgic. Mungkin ini soalan yang sesuai untuk Khairul barangkali ni. Mungkin Khairul Din dapat menjawab ni. Di mana letak, walaupun tadi ada nyatakan barbeque ni, sekali lagi diulangi, di mana di lokasi barbeque, apa lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang bisa kita bagi untuk para pelanggan? Okey, terletaknya kedai barbeque ni di Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Ngamboh tangga parking VIP lah. Dia punya kalau macam perkhidmatan kami, perkhidmatan asas lah, macam gunting rambut, merapikan kumis dan janggut, dan mencukur janggut lah. 3 itulah saya kami sama menyuci rambut juga. Tapi jangan keliru kalau namanya barbeque itu memang sesuatu untuk lelaki sahaja. Untuk lelaki sahaja. Jadi ini dia. Seperti yang kita lihat terpapar di Kaca TV Auda sekarang ini. Yang itu untuk janggut ke atau apa tu? Untuk mencukur janggut. Maklum kita kan perempuan, memang kita ni tidak tahu apa saja perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh barbeque ini. Malah kalau orang salon khas untuk perempuan memang kami sudah tahulah. Tapi lagipun kita ni merupakan satu peraturan juga kan di Brunei, kalau untuk ruang salon perempuan dan lelaki perlu diasingkan dan tidak dibenarkan masuk berlawanan jantina. Itu yang perlu kita ni faham je sebenarnya. Dan saya percaya dari segi kos perkhidmatan itu sangat affordable barangkali. Memang orang mampu bayarlah. Dan bis kita mengikut sukat-sukat apa tu dari segi pembayaran perkhidmatan. Adakah yang sudah standard ada di negara Brunei Darussalam ataupun kita berpandukan menimbang je barangkali dari segi servis bis kita bagi atau fashion gunting customer tu macam mana? Kalau bagi kami, barang ni dari awal sudah kami petikaikan lah. Kami bincang sama empat-empat kami bagaimana
bagaimana caranya untuk meletakkan harga yang berpatutan, affordable lah orang. Tapi macam untuk general public lah, macam tu. Jadinya masa kami membincangkan tu, kami lihat harga dari kedai warga asing, kami melihat perbandingan ada. And then harga dari local barber juga, macam tu. So kami try to find the sweet spot lahnya orang di antara sana. Macam itulah basically. Jadi ingin je saya pertanyakan bagaimana mungkin nanti Auda mempunyai perancangan masa depan bagaimana ingin membesarkan lagi memajukan perniagaan ini. Apa perancangan bisnes kita ke depannya? Kalau dari segi merancang semestinya mungkin tambah lagi pekerja atau membuka cawangan yang baru kah cuma tu. Pasal masa ni kami memang betul-betul memfokuskan di kedai kami 4 orang kami. Kami owner, kami juga bekerja. So kami mau membangunkan nama tu biar dia macam stable lah orang biar stable. Dikenali. Biar dikenali apa macam tu. Khairul, waktu beroperasi kedai dari jam berapa ke jam berapa? Kalau waktu operasi kedai dari pukul 11 sampai 7 malam. Tetapi kalau hari Jumaat kami dari pukul 2 hingga 8 malam. Kalau hari Ahad dari pukul 10 sampai pukul 5 petang. 10 pagi. Lepas ni lah tu Jumaat. Kalau Jumaat petang nanti. Lepas sembahyang Jumaat. Jadi untuk Syarul sendiri merasa adakah lokasi tersebut cukup strategik yang boleh mendatangkan ramai pelanggan setakat ini? Setakat ini alhamdulillah. Ada juga orang datang atulah macam orang macam terkejut lah ya macam ada kedai gunting rupanya sini kan selalu orang ramai orang jogging sana macam ada orang melawan bola kan ramai orang dah tahu di stadium itu. Macam orang datang main bola parking di sana jalan beli tiket ada juga kedai gunting ahnya. So dari sana orang tahu. Walaupun pada dasarnya telah wujud sejak tahun 2020 namun sempat tutuplah atas arahan dan juga peraturan disebabkan oleh wave kedua, gelombang kedua COVID pada Ogos 2021 rasanya. Itu pada Ogos 2021 tu agak panjang tu masa apabila diperintahkan kedai-kedai Tatara satu ditutup macam mana bis kita menangani cabaran pada ketika tu? Pastinya orang memang agak tertekan barangkali tu kedai tutup dah dapat beroperasi, macam mana bis kita menangani situasi itu? Kalau bercakap pasal COVID ini memang salah satu daripada cabaran kedai kami lah. Pasal diketahui COVID di Brunei ada 2 wave. First wave yang March 2020 itu okey sikit lah. Tapi masih cuma menjejaskan pembelajaran, proses pembelajaran kami. Sama-sama kami masih belajar. Jadinya kursus kami yang sepatutnya Januari sampai Mac di extend sampai bulan Julai pasal COVID tu. Tapi alhamdulillah okeylah. Sekalinya second wave COVID itu yang paling membagi impact lah. Pasalnya kami pun sudah bekerja masa tu. Kami baru-baru buka juga dan kami baru masih ingin mendapatkan customer itulah. Kerana kalau saya ingat pada second wave itu gelombang kedua tu lebih 8 bulan kerana selepas hari raya baru kita ni dapat beroperasi seperti biasa secara berfasa. Agak menekan sebenarnya situasi masa tu. Dengan dia punya orang dengan memakai mask lagi apa aja tu. So bekerja pun ada je lah terkacau pasal kami ni pemilik. So kami punya pendapatan mostly dari sana. Mostly dari kedai itu. Totally. Secara total dari sana. Jadinya masa second wave COVID tu memang alhamdulillah pihak keluarga menolong memahami juga dengan situasi kami apa.
Tapi itulah mencabarlah juga. Baik, mungkin ini soalan terakhir kepada bis kita. Kalau dari segi perancangan ada sudah disuarakan, mudah-mudahan akan terus berkembang maju, ada lagi membuka cawangan lain. Pengalaman lucu menangani customer. Masing-masing ada. Masing-masing. Masing-masing ada. Mungkin boleh kongsikan Ada. untuk hiburan para penonton. Simpuk. Pastinya menangani pelanggan kanak-kanak ataupun ada perbezaan umur itu berbeza kan. Kalau orang yang lebih dewasa kadang-kadang terus dengan servis urutnya, barangkali tertidur orang agak lama, bis kita tidak berani mengajutkan. Bagaimana? Apa yang disebutkan itu semua memang terjadi. Memang terjadi lagi. Kerana terjadi jadi salon sebenarnya. Tapi kalau dari segi lucu itu, kalau saya individually lah, pada masa tu dia lucu, tapi sudah macam Kenang balik. gain experience macam tu di kenang balik memang lucu lah juga. Pasal ini time masa tu tersalah guntingnya orang. Sebenarnya tersalah gunting. Jadinya orang guna mati akal lah sudah tak buat apa. Pasal andang di belakang kepalanya tu ada tersurung lah, tersurung kosong lah. Jadinya buang kes macam keraja. Tapi ia punya step by step proses ni orang semua cloud lah. Semua cloud. Dia lagi menantu rasa, and then macam badan menantu rasa berpaluh apa. Customer orang dewasa. Customer orang dewasa. Dia dah tahu ni masa tu. Dia fikir bekerja macam biasa saja macam tu. Jadi apa terjadi? Sekiranya macam cuba tried my best to Improvise. usai lah. Tidak dapat. Okay. In the end, Mohon maaf. aku cakap padanya, minta maaf tapi aku ada tersalah buat lah di sini. Sekali aku cakap pun kalau Indah mau bayar, tidak apa, aku faham pasal aku silap sudah. Baik. Jadi sebenarnya itu situasi-situasi yang Indah dijangkakan kadang-kadang memerlukan kita ni untuk mengambil tanggungjawab itu secara sendiri ya. Tapi sebenarnya masa kita ni sudah habis. Seronok sebenarnya berbual. Mudah-mudahan ada ruang masa nanti di kesempatan yang lain untuk kita ni lebih mendekati ya pengusaha-pengusaha muda yang memberikan perkhidmatan servis menggunting rambut, mengusahakan Barbeque yang terletak di Stadium Negara Hasnal Bolkiah bilik nombor 1, letaknya di bawah tangga stadium. Itu lebih tani faham. Terima kasih kepada Martin, Khairul dan juga Sarul. Terima kasih juga puan-puan untuk menjemput kami. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita ni sama-sama ambil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.